memperkenalkan diri? Nama saya Nur Hafiza. Saya orang Bladin. Saya merupakan seorang tukang jahit baju. Sudah berapa lamakah Puan telah melakukan perniagaan jahitan ini? Saya menjalankan perniagaan jahitan ini sudah 8 tahun lebih. Adakah perniagaan ini merupakan perniagaan persendirian ataupun keluarga? Ini merupakan perniagaan persendirian saya yang telah saya jalankan selama ini. Adakah perniagaan ini merupakan perniagaan tetap ataupun perniagaan sampingan? Ini merupakan perniagaan tetap saya. Dalam sebulan berapa banyak tempahan yang diambil? Dalam sebulan sebanyak berpuluh-puluh tempahan yang saya ambil. Dalam sebulan berapa banyak yang Puan telah dapat? Pendapatan saya dalam sebulan kira-kira 1,000 lebih. Sepanjang penularan wabak coronavirus, adakah Puan mengalami kerugian ataupun kekurangan pelanggan? Sepanjang COVID-19 perniagaan saya ada juga mengalami kerugian disebabkan kekurangan pelanggan. Saya agak kurang menerima tempahan akibat perintah berkurung dan sekarang perniagaan saya kembali normal. Apakah harapan Puan untuk perniagaan jahitan pada masa akan datang? Harapan saya adalah semoga perniagaan saya semakin maju dan dimurahkan rezeki. Dengan perniagaan jahitan inilah saya membantu anak-anak saya bersekolah. Assalamualaikum. Saya Fatih Syaran Gitaib. Saya ingin menemu ramah Encik dalam menjayakan assignment kami. Saya akan menanyakan Encik beberapa soalan berkaitan dengan pusat internet ini. Bolehkah Encik beritahu nama, umur, asal, bangsa, pekerjaan sebagai apa selama beberapa tahun ini? Okey, nama saya Muhammad Syakirin Muhammad Ali. Cik boleh panggil saya Syakirin. Saya umur 25 tahun ni. Saya berasal daripada Kampung Bungin. Saya berbangsa Melayu. Saya telah bekerja di sini selama hampir 2 tahun. Saya mula bekerja pada bulan 9 2018 sehingga kini. Pusat internet ini beroperasi pada waktu bila? Pusat internet setahun ini telah beroperasi pada 18 hari bulan Ogos 2016. So dah hampir 4 tahun lebih. Dan tahun lepas pusat internet ini baru diperbaharui semula. Kerana setiap 3 tahun pusat internet akan diperbaharui kontrak. Dalam sehari berapa jam pusat internet ini beroperasi? Pusat internet ini beroperasi bermula jam 8 pagi hingga 5 petang setiap hari sepanjang 7 hari. Dari Isnin sampai Ahad, pusat internet akan dibuka kepada pelanggan di sekitar Kampung Sepau, kampung berdekatan dengan Kampung Sepau. Siapa yang melancarkan pembukaan pusat internet ini? Setahu saya, kerana saya belum bekerja waktu itu, pusat internet ini telah dilancarkan oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia daripada Kuching, dengan bantuan oleh pihak daripada Maxis dan juga company Era Sembilan Bahang. Mereka yang datang ke pusat internet ini adalah tergolong daripada lingkungan umur berapa? Kebanyakannya adalah daripada lingkungan umur budak sekolah rendah antara 8 tahun hingga 12 tahun, dan ada juga di kalangan yang budak sekolah menengah dan juga orang daripada remaja hingga ke dewasa. Berapa jam jumlah yang dikenakan kepada pelanggan untuk 1 jam? Untuk yang belum mendaftar sebagai ahli pusat internet, mereka dikenakan cas RM2 untuk 1 jam. Bagi mereka yang telah mendaftar sebagai members ataupun ahli pusat internet, mereka hanya dikenakan RM1 1 jam. Apakah kebaikan pusat internet ini yang Encik tahu? Bagi saya, pusat internet ini dibuka selama setiap hari, selama 4 jam setiap hari dari Isnin sampai Jumaat. Ahad. Jadi bagi pekerja yang memerlukan servis seperti printing, photostat, scanning, typing, ataupun penduduk kampung sendiri yang masih belum berkemahiran dalam
penggunaan internet ataupun memerlukan khidmat kami untuk menaik surat ataupun memerlukan servis pencapaian internet ataupun jalur lebar daripada pusat internet, sangat membantulah untuk penduduk kampung yang masih tidak berpengetahuan dan tidak berkemampuan. Ada pendapat Encik, bagaimana pengurusan pusat internet ni semasa musim PKP ni? Masa PKP dari bulan 3, 18 bulan Mac hingga bulan 6 masih ditutup, pusat internet ditutup sepanjang tempoh tersebut dan mula dibuka pada PKPB bulan 6 ni tadi. Dan pada sebelum kami membuka pusat internet, kami melakukan sanitizing ataupun pembersihan pusat internet dan melakukan apa yang SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MCMC untuk kami sebelum kami membenarkan komuniti ataupun penduduk kampung menggunakan pusat internet semula. Apakah pengalaman Encik sebagai pekerja pusat internet ni sewaktu PKP ni? Apakah perbezaan cara kerja dulu dan sekarang? Dulu semua budak boleh masuk, walaupun hanya seorang budak yang masuk yang menggunakan internet, tapi kadang-kadang dia membawa geng dia, membawa geng dia macam seorang lain. Lepas tu ada kawan dia lain yang tolong tengok dan tiada penjarakan sosial. Sekarang ni kena perlu penjarakan sosial satu PC sekarang digunakan seorang saja dan ada penjarakan setiap PC sekurang-kurangnya 1 meter penjarakan. Dan mereka juga perlu sanitize tangan ataupun mengisi borang, cek suhu sebelum masuk menggunakan internet. Apakah cabaran yang Encik hadapi semasa beroperasi dalam musim PKP ni? Tapi cabaran yang paling utama adalah mengawal budak-budak, sebab kadang-kadang budak-budak ni degil walaupun kita dah nasihatkan untuk melakukan penjarakan sosial, tapi kadang-kadang mereka melanggar dan tidak patuh. Jadi saya terpaksa menegur mereka dari masa ke masa untuk memastikan mereka ingat yang sekarang ni norma baru, bukan lagi kita punya norma dulu. Sekarang ada norma baru penjarakan sosial dan mereka juga tidak menggunakan mask. Kadang bagi yang bergejala seperti punya suhu yang lebih daripada 37.5 darjah Celsius, mereka tidak digunakan. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa untuk Temu Ramah. Boleh kenalkan diri kita? Nama kami Amelia Jane Francisco Robert. So kami umur 20 tahun dan tinggal dekat Kuching, Sarawak. Kita ada perniagaan online lah. Dah. Dah berapa lama kita dah pula bisnes online? Perniagaan online tu kami start dari last year sebab dari kakak kami. Cuma kita student, kami rasa yang bisnes online kita tu cuma pekerjaan sampingan je lah. Pekerjaan sampingan sebab kami pun masih sambung belajar, so bisnes online untuk sampingan je lah. Barang apa yang kita jual dalam bisnes kita? Untuk bisnes online kami first kami ada jual untuk produk rambut, asal daripada golongan daripada kakak kami juga. Dan kami juga ada jual kasut juga. Untuk anggaran kita lah, berapa dalam sebulan, berapa untung yang kita dapat? Dalam sebulannya macam kami tu sebab belum pagi, so dalam sebulannya adalah 100 lebih, kadang saya dah jual income. Selain daripada kakak kita kan lah, apa juga faktor yang mendorong kita untuk start bisnes online tu? Bisnes online tu yang mendorong kami adalah nangga bila ada orang yang berjaya, bukan sebabnya kerja untuk orang, tapi nya pula bisnes yang boleh mendatangkan sesuatu dan memuaskan dirinya bila setidaknya menjual barang dia pun. Jadi sepanjang kita pula bisnes online tu, apa cabaran yang pernah kita hadapi lah? Bisnes online of course cabarannya memang bila deadline, so susah promote barang yang kita mau jual, and then customer kadang banyak komplain, kadang banyak proses online bukan prosesnya sekejap, mungkin mengambil masa, itu yang kadang customer juga sana. Panjang PKP tu lah, kita rasa bisnes kita terugat sih atau terjejas sih? Untuk PKP madah terugat sih juga sebab
banyak kedai-kedai pun tutup juga masa kita. So MBKP memang banyak customer shopping online, so nyasi tergugat je lah. Bulan raya tu lah. Apa harapan kita untuk bisnes kita tu, untuk masa depan? Untuk harapan kami sih banyak, harap terus berkembang and sampai berjaya. Perkenalkan Atuk Mai. Jadi aku versus anak kian lah. Jadi umurku 55 sewa. Jadi aku makawin. Anakku isu. Jadi nom dayu ku jadi nik dali. Jadi 5 tetap ku 2 atau ngangkat lah. Ni hidupku jadi pekerjaanku memang ku petani lah. Petani. Ya. Jadi ini pengalaman hidupku aku bekerja. Aku sebagai ni editor Semban. Aku jadi tokoh pengomong misua. Jadi no latar belakangku lah. Ya. Okey, jadi macam nundi kan ada pernah le kesembuh mana ya, di Klisa ambil liter. So bila pindah mati kan di Klisa. Lek dan All Saints Anglican Church kan. Ya. Lek anin sebab dan dah tepat no jadi Klisa no na. Jadi sok sembuh mana dawe sok pengembang. Jadi Klisa tu memang dan Saint Matthias. Jadi apabila meeting besok nak alang-alang kena melalui senek-senek ke ya ganggu ke semayang jadi anda ni buah Paris dan BRS jadi Klisa ibu ken ya mutah nah jadi sebab 4 buah ini chapel ya keluk jadi sebab ya jadi tubuh Klisa dawo ya kena so ini depan dawo ya ia telah reserve untuk ini untuk kerajaan adalah reserve untuk ini komuniti 4 buah kampung boleh nah ini jadi apabila dak memohon jadi len sabe setuju lah dia tapak nono jadi tapak nono mu setengah jadi tapak no setengah ngai ini bala metek so bisop petak bisop metek len sabe untuk semua kawasan nono jadi tanah mission. Jadi kawasan nono jati timur 5 jadi kawasan Klisa lah. Lek ingannya nun ialah kila nun ia kan ingat beke ngamun ke Kusing. Lek mungkin kila perubahan Kusing dawo yang ngajanti lah bagi ingan dia kan nun dia kan salang mun ke Kusing ke janti nomor salu lek anin nak beke perubahan janti ya beke sebab danang empangan bangun sebab yang empangan bangun dan tepa anang beke dah ia tepa anang kapung 4 buah kapung kesembuh nono na. So bekatlah dah sekian aku nang mungkin dengan pandai penuh simpang dah alat dengan nono na. Memang tetap dak kapung. Tetap dak kapung gotong royong. Gotong royong dah ya. Sebab gotong royong tiap ni sewa 2 kali gotong royong. Nak alat. Dah alat. Siapa le kapung kau? So boleh kapung sama. Ya so benguh nek embat. Nek embat no. 4 buah kapung gotong royong. Wasip nono tapi bisa nak toilet tu. Ya tiap ni naan family mesti berkehantar. Mesti sebab mutati bekat tindakan lah ambil dah dia. Iyalah. Pak kita dah letati sebab dak kini mesti pakai. So sok sembuh ti mati mau okey lah. Kila lebih baik lah memang mati. Kila nak mu lebih menih mu johok menih. Family senang ke tu no balai. Okey lah kalau esok no terima kasih. Iya sama-sama.